Okay, Assalamualaikum semua kepada follower Stallion. Apa khabar anda semua? Alright. So basically pada minggu ni kita nak buat weekly update on Bursa Malaysia. Apa yang berlaku dekat dalam pasaran Bursa Malaysia. Okay, so seperti anda lihat, which is market sebenarnya last week lebih kurang macam sideways lah. Sideways tak ada yang, tapi sektor-sektor pilihan kita memang padu guys, which is sektor-sektor healthcare and then teknologi guys. So sebab tu macam sebelum ni pun saya ada share which is sektor yang menjadi pilihan untuk minggu-minggu ni, which is tema sekarang ni adalah healthcare dengan teknologi. Sebabkan seperti yang anda semua tahu, which is COVID ni masih lagi belum lagi settle guys. So sektor-sektor ni ada dapat benefit daripada situasi sekarang ni lah. Alright, so tapi kita nak tengok dulu, nak tengok apa yang berlaku dekat dalam pasaran Bursa Malaysia pada hari Jumaat lepas, which is kita nampak KLCI ditutup pada 1503 mata guys, kan, di mana 10 mata jatuh, and then kita boleh nampak volume untuk Jumaat lepas which is 8.7 bilion, and then value untuk hari Jumaat lepas adalah 4.78 bilion, and then kita boleh nampak sebanyak 583 saham yang membuatkan kenaikan, and then sebanyak 488 saham yang membuatkan kejatuhan, dan then yang tidak berubah adalah sebanyak 431 saham. So daripada sini, walaupun contohnya kita nampak KLCI drop 10 mata, tapi kita boleh nampak saham-saham ni yang lebih banyak lagi membuatkan kenaikan daripada kejatuhan. Disebabkan apa? Disebabkan kita boleh nampak kat sini which is small cap index dia menaik guys. So sebenarnya market Jumaat lepas which is saya kata bagus, maksudnya dalam keadaan yang bullish lah, di mana banyaknya saham-saham yang tengah bergerak. So kita boleh nampak saham sektor property, macam sebelum ni pun kita ada bagi tahu which is sektor property ni one of the list yang kita kena monitor, and mungkin ada potential to rebound. And so kita boleh nampak which is minggu lepas dia dah start pun buat kenaikan ke atas guys, especially on Jumaat. And then kita boleh nampak on sektor-sektor yang masih lagi bermain sekarang ni, which is sektor healthcare dengan sektor teknologi. Okay, kita nak tengok on chart jap apa yang berlaku dekat dalam sektor dekat KLCI. Okey, kita nak buka KLCI kejap. Okey, kita buka KLCI. Okey, alright. So kita nak tengok on mana direction untuk KLCI sekarang ni. Okey, KLCI sekarang ni berada betul-betul di paras inilah, maksudnya dia masih lagi berada di paras sideways inilah, maksudnya dia berada di paras support level ni. Sebab tu kita kata KLCI kita nampak dia dalam keadaan yang sideways. Tapi memang saya memang still lagi bullish, di mana kemungkinan dia mungkin akan mencari demi previous high 1600, disebabkan kita masih lagi nampak momentum untuk naik ke atas lagi lah. Sebab selagi dia tak break this level, maksudnya dia memang kuat, dia nak naik ke atas lagi. So kita tengok monitor time to time lah. Basically kita boleh nampak minggu ni memang keadaan sideways. Kita dalam bergerak dalam keadaan sideways. So itu adalah untuk KLCI. Macam mana pula dengan small cap? Okay guys, korang nampak ni, small cap dia dah pun buat kenaikan tunjahan ke atas, which is dia dah pun break previous resistance level ke sini. So kita boleh jangkakan which is on Monday ni, kemungkinan small cap akan membuatkan kenaikan, akan mencari previous resistance level. That's why kita boleh monitor saham-saham yang related to small cap. Nak tahu saham apa, korang kena join Remizer 911. Okay guys, alright. So itu adalah direction untuk small cap. Small cap boleh pergi lagi naik ke atas, di mana dia dah pun break demi previous resistance level ke sini. So kita bias dia more tu nak pergi ke 14,000 target kita ni lah. Alright, so sektor apa yang menjadi pilihan untuk next week? Okay, kita tengok construction masih lagi dalam keadaan sideways guys. Construction masih lagi dalam keadaan sideways. So dia betul-betul dekat para support, and then dia try to rebound. And tapi kita boleh nampak which is dia akan bergerak dalam sideways range yang macam ni lah, daripada 160 ke 170 ni. Okay, so macam mana dengan tech stock? Ya guys, tech stock dah pun almost hit kita punya target price, di mana last 2 week basically kita ada share sektor teknologi. Korang boleh tengok saham-saham yang mengena dengan tech stock. Sebab kita boleh nampak macam tu Gritech, Dufu, Frontcan. So basically ini semua saham-saham yang related to healthcare. So korang boleh tengok, korang boleh monitor, and kalau nak lebih detail basically kena buka account dengan Remizer 911 lah. Okay, so direction dia kita boleh nampak memang dia boleh naik mencari dia punya previous high
Kalau sekiranya dia berjaya break previous high dia ni, which is kita nampak memang dia kuat lagi, dia nak naik ke atas. Okay, and then macam mana pula dengan REITs? REITs ni adalah saham kita dah nampak ni, kita dah bagi tahu masa ni lagi dah, which is kita target dia nak jatuh ke bawah. That's why kita try to avoid saham-saham related to REITs. So sekarang ni dia dah pun menuju ke bawah. So mungkin dia boleh mencari dia punya previous support dulu sebelum dia membuatkan kenaikan ke atas. Alright, so macam mana dalam dengan finance? Okay, finance masih lagi berada di paras support dia, belum lagi membuat kenaikan. That's why kita boleh nampak KLCI pada Jumaat lepas, which is dia membuatkan kejatuhan, di mana kebanyakannya saham-saham yang related to KLCI ni adalah saham-saham financial. So kita boleh nampak kat sini kita boleh nampak kat sini, which is Jumaat lepas dia sektor finance dia membuatkan kejatuhan lah. Alright, macam mana pula dengan property guys? Property gila mantap guys. So property as kita nampak, which is dia dah pun buat satu reversal kat sini. So kita boleh expect next week property punya sektor kemungkinan akan membuatkan penjahan ke atas. So korang boleh tengok saham-saham yang related to property macam Masing, City, Ecovest, so a few part of it lah. Maksudnya korang boleh tengok saham-saham yang related to property punya sektor guys. So kita nampak sektor property ni memang ada potensi untuk naik ke atas ni, di mana hari Jumaat lepas, which is dia dah buat satu marubozu, which is kita nampak dia ada momentum untuk naik ke atas. So kalau kita tengok direction ni, which is ni pada sini kita dah buat assumption which is dia nak naik ke atas, tapi dia duduk sideways lagi. Sekarang ni barulah dia bagi satu clear signal dia memang ada potensi untuk naik ke atas. Alright, macam mana juga plantation? Ya, plantation which is kita nampak disebabkan sebelum ni, which is FCPO dia dah naik all time high, dia dah naik tinggi, which is dekat 3,100, and then dia sekarang ni adalah dia punya correction phase, which is kita boleh nampak sekarang ni plantation sector dia tengah buat kejatuhan ke bawah lah. So sekarang ni for this time being kita nampak memang bias dia more tu, dia nak jatuh lagi ke bawah sedikit sebelum dia nak rebound naik ke atas lah. Okay, macam mana dengan consumer pun kita nampak dia mungkin akan membuat kejatuhan ke bawah, sebabkan dia dah pun try to, kalau sekiranya dia break di previous support level, memang kita nampak dia memang boleh jatuh lagi ke bawah. So mungkin kita try to avoid saham-saham yang related to consumer. Macam mana dengan healthcare? Ya guys, healthcare pun dia dah hit kita punya target price, di mana dia dah pun pergi ke 4,270, and then memang sebab tu kita boleh nampak last 2 weeks, which is saham-saham yang related to healthcare tengah buat tenjahan ke atas. So masih ada peluang untuk saham-saham related to healthcare? Yes, selagi COVID ni tak settle, kita masih lagi nampak saham-saham yang related to healthcare, macam sektor-sektor yang ni rubber, healthcare, so ada peluang lagi untuk naik ke atas lah. Okay, energy, macam mana bilang energy? Okay guys, energy dia sekarang ni berada di paras support level kat sini lah, dia berada paras support kat sini. So sekiranya dia break this level, kemudian dia akan membuat kejatuhan ke bawah, mencari dia punya next support dekat sini sebelum dia nak buat kenaikan ke atas. Nak tahu saham apa, basically korang kena follow Memizer 911. Okay, alright, so utilities ni unfortunately dia tak follow kita punya idea, which is kita target satu sebabkan dia dah break previous support dekat sini. So kita target dia nak jatuh ke bawah sebelum dia nak naik ke atas, and then dekat sini dia buat satu reversal. So di mana mungkin next week saham-saham yang related to utilities pun akan membuat kenaikan ke atas, which is kita boleh start to tengok saham-saham yang related to utilities. Okay, transportation pun dia masih lagi sideways sebabkan kita dah target after dia break di support level, mungkin dia akan buat kejatuhan ke bawah, tapi dia buat satu ranging. So kita tak tahu lagi, tak ada clear direction lah. Sekarang ni dia dah tengah buat ranging, sama ada dia break this level ataupun dia break support sini. So kalau dia break this level, memang kita nampak transportation pun dia dah start to buat reversal signal, dia nak naik ke atas. For this time being, dia masih lagi dalam keadaan yang sideways. Okay, so sektor apa yang menjadi pilihan kita pada minggu depan, which is kita akan tengok on sektor healthcare, kita akan tengok sektor teknologi, and then kita akan tengok on sektor property guys. So 3 sektor ni adalah sektor main sektor yang satu lagi utilities, sektor-sektor yang kemungkinan akan membuat kenaikan ke atas pada minggu depan. Alright guys, so itu saja
itu saja untuk sesi saya sekarang ni. So basically kepada anda semua yang nak tahu the latest stock yang apa yang kita share, jadi korang boleh follow kita punya Remizer 911, boleh buka account dengan Maybank Investment Bank. So hopefully benda ni dapat bantu anda dalam anda punya trading. So jumpa anda next week guys. Alright, Assalamualaikum.